tajuk akhlak para sahabat. Mungkin untuk mukadimah kita pagi ni, Datuk. Silakan. Silakan, Datuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, Pian dan juga Hazwan, serta para penonton, para pendengar yang Radio Hakim yang dimuliakan Allah sekalian. Pertamanya, kalau kita lihat dalam kehidupan pada ini, akhlak adalah merupakan satu hasil daripada akidah sebenarnya. Sebab itu kata Syed Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas. Sadaqallahul azim. Yang maksud, tidak akan kau perhatikan bagaimana kedudukan keberadaan sebatang pokok di hadapanmu, yang mana pokok yang tegap, yang tinggi, yang kuat adalah hasil daripada akar yang kuat dalam bumi, dan kemudian daunnya, ranting-rantingnya menjulang ke angkasa, dan bila tiba waktunya nanti dia akan mengeluarkan buah. Maka bandingan dikemukakan di sini, kata Syed Qutb, itu juga kata guru kami Syekh Almarhum Dr. Fadhal Hasan Abbas. Bandingan yang dikemukakan oleh Allah itu, yang pertama sekali adalah pokok ni ada akar, ada batang, ada dahan, ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah. Maka kalau kita perhatikan kaitan di antara kita dengan pokok dalam perumpamaan yang dikemukakan oleh Allah ni adalah pokok, akar dia merupakan akidah. Batang, dahan, ranting, daun itu merupakan Islam, amal-amal Islami kita, rukun Islam yang kita laksanakan. Kemudian keluarnya bunga, bunga itu akhlak sebenarnya. Dan buah akhirnya adalah takwa, takwa kita kepada Allah, atau disebut sebagai ihsan. Jadi di situ ada kaitan di antara nombor satu sekali akidah, ibadah, akhlak dan juga ihsan. Jadi Pian dan juga Hazwan, para penonton, para pendengar Radio Hakim dicintai dan dikasihi kerana Allah sekalian. Bila kita melihat, maka bandingan kesempurnaan kehidupan seseorang di sisi Allah mesti lengkap sampai kepada akhlak. Jadi, dan sampai kepada ihsan. Ihsan itu adalah perkara berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau disebut dalam hadis yang kita pelajari bersama banyak kali, ketika datang Jibril jumpa dengan Nabi dalam kehadiran para sahabat, maka tiba pada perkataan ihsan, Nabi SAW telah menyatakan sebenarnya jelas daripada kata-kata malaikat Jibril itu, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu beribadah kepada Allah, kamu rasa keberadaan Allah bersama kamu, menyaksikan kamu. Kalau kamu tidak menyaksikan, Allah tetap akan melihat kamu. Jadi itulah dia makam yang sangat tinggi, dan dia dimulakan dengan akhlak kita dengan orang keliling kita. Itu sebab Pihan ya, dan juga Hazwan, para pendengar Hakim yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Bila Allah Taala menurunkan ayat daripada surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya dengan sebenar-benar ada pada Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik untuk mereka yang mengikutinya dan beriman kepada hari akhirat dan mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi perkataan yang paling tepat bila kita kaitkan akhlak Nabi itu sebagai uswah. Kalau seseorang mengatakan perkataan idol, idola, maka dari sudut bahasanya tak berapa tepat lah. Kerana mengikut Nabi SAW pada akhlak baginda ni, kerana baginda mengajar kita akidah yang betul, ibadah kepada Allah, ihsannya, maka akhlak itu pameran perhubungan kita dengan manusia. Kerana ada hablum minallah dengan hablum minan nas. Jadi ini dia satu perkara yang kita kenal berat. Kerana itu kalau kita perhatikan di kalangan para ulama, mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Kerana dengan ilmu itu menunjukkan kepada kita amalan sesama manusia, adab kita kepada orang keliling kita, maka itu sangat penting. Kalau dikatakan majlis ilmu Imam Malik bin Anas rahmatullah alaihi, imam yang dipanggil sebagai imam dari hijrah ni, maka majlis ilmu beliau ni semua orang duduk seolah-olah ka'anna ru'usi mutayir, seolah-olah di atas kepala masing-masing burung boleh bertenggek, kerana begitu mengharapkan sekali kepada ridha Allah dan juga menjaga tata tertib, adab, akhlak ketika berada dalam majlis ilmu. Itu yang dapat kita lihat antara lain amalan para ulama, para salafus salih dalam menuntut ilmu contohnya. Menarik tu, insyaAllah tambah-tambah lagi kita zaman sekarang ni jauhnya kita dengan Nabi SAW lebih 1400 tahun, apatah lagi dengan para sahabat yang sangat hampir dan dekat dengan bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Maknanya dalam jarak
hampir 1500 tahun macam ni Datuk kan. Macam mana agaknya kita nak betul-betul belajar macam mana akhlak para sahabat, macam mana mereka mengikuti apa yang Nabi SAW ajarkan pada mereka, dan juga sebab dalam jauh kan jarak masa tu kan, mungkin apa antara cara terbaik untuk kita nak pelajari akhlak para sahabat radhiyallahu anhu. Pian dan juga Hazwan serta para pendengar Radio Hakim yang dikasihi sekalian ya. Sebenarnya belajar ni dia perlu pada mujahadah. Jadi untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia, kita alhamdulillah di Malaysia kita diajar daripada sekolah rendah lagi tentang akhlak, tentang adab dan sebagainya. Kalau kita lihat buku periksaan anak kita daripada darjah 1 sampai darjah 6, pelajaran adab adalah satu benda yang diberatkan. Cuma kita kena bantu anak-anak kita ni ataupun orang keliling kita dalam mengamalkan adab Rasulullah SAW. Itu sebab kata Al-Imam Syekh Almarhum Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam satu tafsirannya yang menarik terhadap perkataan Bismillahirrahmanirrahim, bahawa dalam kehidupan ni kita sentiasa digalakkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Allah memiliki nama yang sangat banyak. Bukan setakat 99, lebih daripada itu. Kenapa kita tak menyatakan Bismillahil-Azizil Hakim? Contohnya ya, kita seorang profesor di universiti, kenapa kita sebut Bismillahil-Azizil Hakim? Kalau saya seorang tentera, seorang polis, mengapa saya tak sebut Bismillahil Jabbaril Mutakabbir contohnya? Jadi kerja-kerja itu memerlukan daripada saya ketegasan. Tapi tetap juga antara yang disebut sebagai permulaan amalan kita agar mendapat keberkatan dalam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang sahih, siapa yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim maka tiada keberkatan pada amalannya. Fahuwa abtar, fahuwa aqta', maka tiada keberkatan padanya. Jadi kenapa digunakan perkataan Rahman dan juga Rahim? Jadi di sini mengajar kita satu landasan yang kuat. Artinya suatu saya keluar daripada rumah pagi-pagi tadi adalah memandu kereta saya terus Bismillahirrahmanirrahim. Kerana dalam perjalanan nanti saya akan melalui macam-macam ujian. Traffic light, orang yang tidak sabar mungkin sampai di office nanti saya sampai awal, saya parking di tempat yang jauh kerana saya dibayangi oleh sifat Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini amalan yang dilakukan oleh orang di barat sana. Yang kita duduk kagumkan sangat. Kenapa? Padahal setiap hari kita mengucapkan kalimat Allah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Allah menyuruh kita, merintahkan kita untuk menyebut dua kalimah itu, dua perkataan itu, dua sifat Allah yang Maha Agung itu, Pian dan juga Hazwan. Supaya setiap hari kita berlatar belakangkan, bertunggakkan, berlandasankan kepada kebaikan yang ada pada Allah SWT. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kan kita baca cerita orang kat Jepun. Orang kat Jepun kalau pergi kerja pagi-pagi, parking lagi jauh, itu merupakan satu dignity, satu pride. Kenapa? Kerana nak bagi ruang kepada mungkin ibu yang hamil, mungkin orang tua, mungkin orang sakit, mungkin orang terlambat, mungkin orang ada masalah tertentu supaya berpeluang untuk dapat punch in nama pada waktu yang tepat. Kita datang awal ni tak kisahlah sebab mungkin kita dapat punch in lebih awal. Jadi begitu sifat yang ada pada orang-orang bukan Islam di negara-negara yang disifatkan maju. Padahal kalau kita orang Islam ni, ketika kita memandu, kita tak langgar traffic light contohnya. Kerana kita teringat aku bawa kereta, aku pinjau nama Allah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, penyayang, pengasih. Kalau aku langgar traffic light ni, aku terlanggar mungkin orang naik motosikal, kesian lelaki ni. Anaknya hantar dia pagi-pagi tadi, dia jatuh kena pergi ke hospital, musim COVID pula contohnya. Jadi kita meminjam sifat Allah ni dalam segala perilaku dan juga akhlak kita. Kita jadi tukang masak. Maka Bismillahirrahmanirrahim, aku kesian kat orang datang. Mereka tak sempat nak masak. Aku ada ilmu masak, aku chef. Maka bila aku masak ni, aku masak solat anak aku, isteri aku yang nak makan. Kerana aku meminjam sifat pengasih penyayang Allah. Kalau aku gunakan benda-benda yang buruk, benda-benda yang menipu pengguna, mereka akan sakit, mereka masuk hospital, mereka tak dapat bekerja. Jadi tidak ada produktiviti. Jadi perasaan ini sentiasa membayangi seseorang Muslim. Kerana setiap hari kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Imam tafsir yang terkemuka di Mesir ini, kita memakai sifat rahmat Allah itu dalam perilaku kita. Jadi perkara yang bagaimana nak mengamalkan akhlak ni, nombor satu sekali kita kena ada ilmu. Kerana kalau kita tak ada ilmu sebagai contoh, maka tidurlah anak beranak ramai-ramai. Ini orang bertanya soalan ni, Hasan? Tidur ramai-ramai kat rumah, musim raya ke, musim apa ke. Nanti adik ipar yang perempuan boleh kejutkan abang iparnya, abang kepada maknanya suami kepada kakaknya, nak jaga akhlak kononnya. Ini tak betul. Jadi kita nak mengamalkan Islam berdasarkan kepada panduan akhlak ni tadi, mestilah ada ilmu. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian,
Jadi perkara yang namanya akhlak, yang adab namanya adab ini terasnya adalah ilmu, terasnya adalah akidah. Jadi dia tidak boleh dipisahkan. Dan satu berita gembira kepada tuan-tuan perempuan muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Dalam satu hadis sahih Nabi SAW sabda, "Inna akrabakum ilayya majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqan ataupun akhlaqan." Orang yang paling baik, yang paling dekat kedudukannya dengan aku di akhirat nanti, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, huraian para ulama, baik akhlaknya disertai dengan baik betul ibadah akidahnya. Jadi kadang-kadang kita ada kelemahan yang tertentu. Dia ditanya kepada Imam Azhar, Syekh Ahmad Tayyib, ditanyakan tentang kedudukan seorang perempuan yang belum ada hidayah untuk pakai tudung. Ini kita sebut sebagai satu fatwa ulama Azhar, orang yang belum ada kekuatan untuk pakai tudung, tapi orangnya baik. Sementara pula ada seorang yang pakai ikut Islam punya spek, dress code, tapi perangainya belum baik lagi sepenuhnya. Mungkin suka mengumpat orang, mengeji, membawang dan sebagainya. Jadi manakah kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT? Jawapan Syekh Ahmad Tayyib ni penting untuk kita halusi, kita fahami. Beliau kata bahawa orang yang tidak mengikut perintah Allah, sebagai contohnya mendahkan aurat, mereka berdosa besar. Mereka kena bertaubat pada Allah SWT. Mereka kena baiki diri, kena berusaha untuk ikut lunas-lunas ketetapan Islam. Tapi dalam masa yang sama, orang yang mengamalkan pakaian Islam pun kena jaga akhlak dia. Kerana ada satu berita gembira, ni hadis yang dibacakan tadi lah. Maknanya mungkin seorang itu dia ada kelemahan yang tentu tapi akhlaknya bagus, dia berpotensi untuk mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan Rasulnya, tempat yang paling dekat dengan Rasulullah di akhirat, maknanya mendapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi ini satu peringatan penting untuk setiap kita supaya mengamalkan akhlak. Kadang-kadang dalam mengamalkan akhlak ni, mengikut Islam yang sebenarnya, kita perlu mujahadah. Kita kena ingat, dia tak mudah. Kerana hufati al-jannah bil makari wa hufati nar bi syahwat. Jalan ke neraka memang dibayangi oleh kapir merah, kemudahan, keseronokan, syahwat. Tapi jalan untuk menuju keridhaan Allah ni perlu pada mujahadah, dia ada kepayahan, ada kesulitan. Maka dengan sebab itu, kalau kata Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya Pendidikan Anak-anak dalam Islam, kita kena budayakan amalan namanya reward anak-anak. Kalau anak-anak kita berakhlak mulia, berani pada tempatnya, bercakap yang betul, membuktikan kebolehannya, maka kita kena beri mereka ni hadiah. Beri mereka galakan, beri mereka penghargaan, mereka pujian. Tapi bila dia dah meningkat ke sekolah menengah, mungkin kita kata pada dia, nak, sekarang kamu pun dah dewasa, dah balik. Keselamanya ayah bagi pada kamu macam-macam penghargaan dengan sebab kamu berani azan, kamu berani bercakap benar, kamu berani tampil untuk membuat pengumuman-pengumuman penting. Kamu adalah seorang yang ayah banggakan. Ayah bagi kamu reward macam-macam. Basikal, kasut dan sebagainya, raket badminton. Tapi bila sampai tahap nanti, kamu dah dewasa, kamu kena yakin bahawa Allah lah yang akan beri kepada kamu reward, balasan, ganjaran atas kebaikan, akhlak yang kamu pamerkan, yang kamu tunjukkan. Ya, dan diceritakan Pian, cerita-cerita menarik ni kita kena bawa kepada anak-anak kita sebagai satu amalan yang mendekatkan mereka kepada akhlak, bahawa orang berakhlak ni akan dipelihara oleh Allah. Wallahu yatawallas salihin. Diceritakan oleh orang salih sebelum kita bahawa ada seorang budak yang saleh, yang rajin bekerja. Ni cerita zaman dulu. Dulu pun ada kilang macam zaman kita buat sekarang, mungkin caranya tertentu. Budak yang saleh ni disayangi oleh bosnya. Tiba-tiba dia pejabat, biasalah di mana ada orang baik, ada orang yang kurang baik. Wa anna minas salihun wa minna duna zalik kuna tara'ika qidada. Manusia ada yang baik, ada yang buruk. Begitulah adatnya. Kita tak boleh nak cari 100% orang semuanya baik-baik. Kita yang kena pandai bawa diri. Ya. Jadi di pejabat, tempat dia bekerja tu ada sepasang lelaki dan perempuan yang fasik. Tapi bos tak perasan, tak ada bukti. Sehinggalah pada satu hari, budak yang saleh ni datang kerja pada hari cuti, umpamanya macam overtime lah tanpa bos tahu. Tiba-tiba bila dia sampai di office, dia melihat lelaki dan perempuan yang suspected, yang suspicious, yang suka buat benda maksiat. Dia tu betul-betul sedang buat maksiat. Maka dia pun astagfirullahaladzim, dia pun tak boleh nak bawa bukti pada zaman itu, maka hukuman tak boleh lakukan, dia pun hanya mendiamkan diri. Tapi budak perempuan dan lelaki yang jahat ni, mereka buat konspirasi untuk merosakkan budak lelaki yang baik ini. Dan menunjukkanlah bukti-bukti bahawa budak lelaki ini memperkosanya kepada bos besar. Maka bos pun menjadi sangat
marah. Dan dia kata, ni gunting dan lipatan, ni pengkhianat, ini harap pagar makan padi, tak guna. Baik. Bos semua Tapi aku, peribahasa. dia marah. Dia pun nak ambil tindakan. Tapi dia tak sampai hati kerana budak ni budak yang baik. Maka dia beritahu pada seorang kawan dia. Kawan dia kata, ginilah, kau nak bunuh dia, kau tak sampai hati, baik. Esok, pukul 1 tengah hari, kau suruh dia hantar barang ni pada aku, tahulah aku menguruskan dia. Maka bos dia pun panggil budak yang baik, yang telah pun dikonspirasikan bahawa dia melakukan buatan haram ni tadi. Bagi kepada dia satu barang, kau pergi jumpa kawan aku di tempat sekian, waktu sekian, esok. Dia pun nak keluar pada waktu yang ditetapkan itu, tiba-tiba supervisor di atasnya melihat, tanya, Fulan, kau nak ke mana Fulan? Aku disuruh oleh bos besar untuk pergi ke tempat sekian, jumpa temannya. Benda ni benda kecil. Engkau tak payah pergi, aku perlukan kat sini. Mana barang tu? Dia pun ambil barang tu, dia suruh budak fasik yang melakukan buatan haram yang sebenarnya itu untuk bawa dan hantar. Budak ini kata, budak yang baik kata, supervisor, saya minta maaf, bos suruh saya. Tak, nanti aku explain pada bos besar. Engkau kalau tak ada, mesin ni tak berjalan. Contohnya macam itulah. Engkau kalau tak ada, ya, susah nanti dekat IKIM ni, contohnya kata tuan. Ya, maka budak yang fasik ni disuruh menghantar benda tersebut kepada kawan bos, dan pada waktu ditetapkan dia lah yang dibunuh. Menjelang petang, bos besar itu merasa terkejut melihat kehadiran budak yang disuruhnya pergi membawa barang kepada temannya itu masih ada lagi. Engkau masih ada lagi. Kan aku perintahkan kau untuk pergi pukul 1 tengah hari tadi, kenapa kau tak pergi? Maka dia jawab, bos saya nak pergi tapi supervisor tak bagi saya pergi. Mana dia? Panggil dia. Marah bos besar ni. Supervisor pun beritahu, tuan, saya memang betul pun nak cakap, tapi memang saya perlukan dia, kehadiran dia penting. Kalau dia tak ada, tak jalan ke operasi ni. Bisnes ni. Kita kerja yang remeh macam tu orang lain boleh buat. Allahu Akbar. Kenapa lah kau pergi ubah urusan aku? Maka bos besar ni pun panggil kedua-duanya dan bos ni tanya budak lelaki ni betul. Kamu betul tak buat sekian-sekian? Budak lelaki itu beristighfar, astagfirullahalazim, tuan. Saya tak pernah khianat pada Tuhan. Saya tak pernah, demi Allah, sebenarnya yang buat buatan haram ini adalah lelaki yang dihantar itu. Tengok. Jadi di mana sahaja orang salih ini Allah akan pelihara dia. Wallahu yatawallas salihin. Salih yang dimasukkan adalah akhlak sebenarnya. Jadi itu sebab tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita perhatikan bahawa berkata seorang tabi'i yang terkemuka, Ibrahim bin Habib al-Syahid, seorang ulama besar, beliau berkata, ayahku pesan, ayah dia seorang ulama besar, wahai anakku, datanglah kepada para fuqaha dan ulama, belajar dari mereka. Ambillah adab-adab, akhlak-akhlak dan tingkah laku mereka. Sungguhnya itu lebih baik, lebih penting dari belajar ilmu. Kerana orang yang belajar ilmu tapi tak ada adab, tak ada akhlak, maka orang ini mendekati kepada perangai orang-orang fasik. Kan? Kalau kita tengok syaitan itu ilmunya tinggi tapi akhlaknya tidak ada. Maka dia termasuk di kalangan golongan laknat oleh Allah. Ambil pengajaran daripada perkara yang berlaku ni. Baik, sahabat ni kan, ada juga sahabat kita yang bertanya macam kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang Datuk kan, macam mana kita nak perkenalkan mereka kepada sahabat radhiyallahu anhum, ibadah mereka, akhlak mereka supaya anak-anak muda sekarang ni dapat ikut dan kiranya relevan dengan zaman kita sekarang. Betul? Ya, silakan Datuk. Baik. Satu perkara yang diperhatikan pada hari ini adalah dunia viral kan. Betul. Dunia viral kan. Jadi memviralkan kebaikan ataupun akhlak yang mulia dilakukan oleh seseorang adalah benda yang sangat penting pada hari ini. Terutamanya kadang-kadang kita tak reti nak menghadapi satu situasi itu. Ya. Tapi macam mana contohnya kita nak tegur orang yang parking di tempat OKU contohnya. Kan ini adalah perkara yang tak betul dan tak tepat. Kita main parking tempat OKU sedangkan orang yang OKU ni kadang-kadang bukan pada zahirnya kita nampak di OKU. Tapi mungkin anak itu mengalami autism dan sebagainya. Ya, bila kita pergi ke pusat-pusat pendidikan kanak-kanak ataupun orang yang ada masalah macam tu, ibu bapa ni mengadu berkata, tuan, puan, ketahuilah anak saya ni nampak sempurna kejadiannya. Tapi sebenarnya dia autism. Kalau keluar saja kereta, dia boleh lari, kalah pelari kebangsaan. Jadi kita yang jadi orang sihat ni menghargailah nikmat yang ada. Jadi sebagai contoh tuan-tuan, satu peristiwa yang berlaku 1400 tahun lebih lalu. Salah seorang keturunan Nabi yang terkemuka namanya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Ya, kita cinta kepada keluarga Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi Al-Hasan bin Ali ni satu ketika lalu di satu taman. Ni kisah ni dikemukakan oleh Al-Imam Az-Zahabi yang Syiar Al-Alamin Nubala menceritakan akhlak para salafus salih.
Maka Sayyidina Hasan lalu di sebuah taman, dia melihat seorang budak berkulit hitam, budak Afrika yang sedang memberi makan seekor anjing. Di tangannya ada sekeping roti, menunjukkan bahawa dia ada 2 keping roti, satu diberi kepada seekor anjing itu dan satu lagi dimakan. Maka Al-Hasan pun menarik perhatiannya kerana orang seperti beliau ni memandang luar biasa, pandang ke dalam jauh, hikmah yang didapat sirat daripada apa saja peristiwa yang mungkin biasa pada orang-orang lain. Maka Al-Hasan bin Ali berhenti dan bertanya kepada budak negro ini, apa yang kau buat? Jawapannya, saya ada roti 2 keping, saya bertugas menjaga kebun ini milik tuan saya seorang hamba. Ketika saya nak makan roti ni, saya tengok anjing ni perhatikan saya. Kesian dia, saya malu nak makan roti ni seorang diri. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Sayyidina Hasan terus berkata kepada budak berkulit hitam ni, kau duduk sini, di mana tuanmu, di mana alamatnya, beritahu ke aku. Maka lantas dengan segera beliau pergi menaiki kudanya, mencari tempat, alamat pemilik kebun itu. Dan bertanya kepada pemilik kebun itu. Sayyidina Hasan ni orang kaya, ya, keturunan Nabi ni seorang yang mulia, punya harta banyak. Allah berikan kekayaan pada siapa yang dikehendaki olehnya. Maka Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata kepada pemiliknya, berapa harga kebun tu kau nak jual? Aku beli sekarang juga. Maka dibelinya, bayar lebih, dibelinya hamba itu sekali. Allahu Akbar. Maka dia pun pergi ke tempat yang berlaku kejadian memberi makan roti ni tadi. Dia berkata kepada budak muda itu, budak Afrika yang baik itu, yang saleh itu, pada perangainya nampak kesalehan. Dia berkata, begini nak, orang muda, kebun ini aku dah beli daripada Tuhanmu. Dan kau pun aku merdekakan kerana Allah. Kerana orang saleh macam kau ni tak layak jadi hamba. Teruskanlah hidupmu, buatlah banyak kebaikan. Cerita ni menampakkan kepada kita kalau orang buat satu kebaikan dan juga tunjuk kepada kita satu amalan yang sihat, kita kena usaha untuk viralkan dalam kehidupan zaman moden pada hari ini. Kerana anak-anak muda di luar sana kadang-kadang mereka belajar tapi tak faham cara mengamalkannya. Kadang-kadang memang keluarga mereka tidak mengajar bagaimana cara untuk bertindak dengan sebenar-benarnya. Jadi bila benda-benda baik seperti ini disebarluaskan, anak-anak muda di luar sana akan mengerti beginilah kaedah amalan Rasulullah SAW. Kerana tuan-tuan, akhlak Nabi ini dikumpulkan oleh Syekh Abdul Rahman Habanaka Al-Maidani dalam 2 jilid besar buku bertajuk Al-Akhlaq Al-Islamiyah. Bahawa sifat Nabi kita ni bukan saja setakat senyum, tapi tegas pada tempatnya pun merupakan akhlak. Dalam peperangan, sampai turun surah Muhammad, bagaimana Allah menceritakan, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Maka dalam peperangan, akhlak dibayangi, ditunjukkan dengan ketegasan, ketangkasan, kesungguhan. Jangan kita memahami akhlak ni ialah senyum memanjang. Kalau orang buat salah pada kita pun kita senyum juga. Kita ada batasan-batasan tertentu untuk mempertahankan diri dan sebagainya. Ya, tanah kita sebagai contohnya, orang ceroboh kemudian buat temple kat situ, kita kena tegas. Kita tak boleh nak lembut, nak senyum, tak boleh. Jadi ada perkara-perkara yang kita kena tegas, ada perkara yang kita kena senyum. Contohnya orang bersalah langgar kereta kita ni buat parking. Dia bersalah, dia tak ada lesen, sering dia salah, dia hentam. Dia pula boleh marah kita. Kita kena pertahankan diri. Jadi akhlak ni perlu dipelajari, ditunjukkan. Alangkah baiknya kalau pada hari ini orang-orang muda yang mempunyai Facebook, Instagram, apa sahaja media sosial yang ada, supaya memperkayakan, memperbanyakkan anjuran. Kerana amalan Nabi yang disebut oleh Abdul Rahman Habanaka Al-Maidani ni, tidak banyak yang boleh kita ketahui kecuali kita akan lihat sedikit pada orang ini, sedikit pada orang ini. Oh, rupanya macam ni cara tegas. Jadi bila dikumpulkan, kita akan nampak binaan Islam yang sempurna, kerana tak ada seorang pun dapat mengikuti 100% segala yang Nabi SAW tunjukkan itu. Kita kena kutip di banyak tempat. Kadang-kadang, ya, saya dulu mengajar di UIA. UIA ada seorang profesor yang terkemuka meninggal dunia dah, Profesor Allahyarham Tan Sri Ahmad Ibrahim. Semua orang kenal. Moga Allah tempatkan dia tempat yang baik, yang hebat, kerana orangnya orang saleh. Dia bukan saja hebat pada pakaiannya, pada duhanya yang dijaga, tapi menepati masanya. Kalau dia datang ke bilik mesyuarat melihat jam yang mati, maka beliau sendiri akan menyuruh usahakan supaya jam itu diberikan bateri dan dihidupkan. Apa guna kamu gantung jam kalau jam ni salah? Jadi ada macam ni, kita akan lihat banyak komponen itu ada pada orang berbeza-beza. Ada orang CEO sebuah syarikat terkemuka contohnya. Maka kita akan lihat bukan setakat dia puasa sunat itu untuk dirinya, tapi ada peruntukan untuk bagi orang, menyembunyikan pemberian,
rupa-rupanya setiap kualiti karakter yang baik itu kita kena kutip di sana sini, dan peranan kita lah untuk memviralkannya, menceritakan kepada orang. Sebagaimana Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah melihat kualiti yang baik pada budak yang tidak berpendidikan itu hanya seorang hamba, tetapi mengamalkan rasa malu pada binatang, bukan pada manusia, pada binatang. Kesian tengok binatang tu tengok dia makan kan. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali tanpa berlengah lagi terus menghargainya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini antara satu peranan kita di samping usaha-usaha yang lain, usaha-usaha yang bersifat penghargaan yang diberikan, dan mungkin dengan membaca. Orang-orang muda pun kena rajin membaca. Contohnya bila kita membaca ni tuan-tuan, ada kisah seorang ulama terkemuka yang hidup pada zaman Imam Malik, anak murid Imam Malik. Salah seorang yang unggul namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau ni seorang usahawan yang hebat. Seorang yang kaya raya. Dan akhlaknya hebat, ilmunya tinggi. Kalau dia hadir dalam majlis Imam Malik, Imam Malik akan meluangkan tempat untuk panggil dia duduk di depan sekali. Dan Imam Malik akan bertanya kepadanya beberapa isu berkaitan hadis. Dan dia jawab dengan penuh tertib. Tak ada jawab kuat-kuat, jawab perlahan je kat Imam Malik. Menghormati gurunya itu. Walaupun ada setengah ilmu yang dia melebihi Imam Malik agaknya. Jadi Abdullah bin Mubarak ni, walaupun sibuk dengan keusahawanannya, dan orang pernah tanya pada dia, Fudail bin Iyad pernah bertanya kepadanya, wahai Ibnu Mubarak, kami melihat engkau mengajar kami zuhud, tetapi engkau kaya raya. Macam mana tu? Macam tak sinkro pula Tak Jadi- sengaja. Macam tak sing pula. Jadi Ibnu Mubarak berkata, aku kaya ni bukan untuk dia aku. Aku kaya nombor satu sekali menjaga kemuliaan diriku dan anak-anakku. Ya. Nombor dua, aku menjadi kaya ni kerana nak bantu ulama-ulama kelilingku. Aku tak tergambar kalau mereka ni terpaksa bekerja, sedangkan ilmu mereka rugi, tak dapat sampaikan kepada orang. Sekarang aku jumpa dengan Imam Malik, Muhammad bin Ulayya, beberapa orang lagi, Ibn Uyainah, Sufyan Sauri. Aku jumpa dengan mereka, kata, Tuan Guru mengajarlah. Tuan Guru jangan bimbang bab dunia. Setiap bulan saya bagi wang sebanyak RM30,000. Cukup tak pian agak-agak? Hazman? RM30,000. Bulan Sebulan. Tu banyak tu. Allahu Akbar. Kerjalah menyampaikan ilmu. Tak payah fikir kod lain. Penting sampaikan ilmu. Maka itu nombor dua. Nombor tiga, supaya anak-anak aku, keturunan aku hidup tidak merempat. Jadi aku berniaga ni untuk Allah sebenarnya. Jadi berniaga dengan Allah ni memang syok lah tuan-tuan. Kita tak adalah nak mengharap ihsan. Jadi ini contohnya. Bagaimana Allah Mubarak yang hebat ini, bila beliau duduk bersembang-sembang, kemudian didapati tak ada point dah nak cerita, orang pun mula cerita benda-benda yang tak berkenaan, Imam Allah Mubarak ni akan tinggalkan mereka dan pergi membaca buku-buku. Ini sikapnya, tabiatnya. Lalu orang bertanya kepadanya, Allah Mubarak, mainlah join kami. Dia tak apalah, aku cerita kamu dah cukup. Kemudian aku dengar kamu cerita benda-benda tak penting tentang orang dan sebagainya, nanti mengumpat, aku pun dapat dosa. Baiklah, aku bersembang dengan para sahabat, para ulama yang telah meninggal dunia. Mereka tu macam mana kau bersembang dengan mereka yang telah meninggal dunia? Jawapannya, aku membaca buku-buku mereka. Ni nasihat saya kepada tuan-tuan, perempuan kat luar sana, sibukkan diri kita dengan baca. Wa khairu jalisi zamanil kitabu. Sebaik-baik teman yang kita kena spend masa untuknya pada zaman sekarang, yang mungkin kita terlepas pandang, adalah kitab, ilmu, hadis, tafsir, baca kisah para sahabat. Jadi ini akan dapat memberi kepada kita cerminan akhlak mereka untuk kita amalkan dalam kehidupan. Ini penting untuk orang muda. Penting untuk ibu bapa muda supaya menjernihkan kehidupan anak-anak dengan saduran maklumat dan akhlak daripada orang-orang saleh yang telah pun meninggalkan kita. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang sangat wibawa ilmunya. Kata Syekh Abdullah Al-Qahtani dalam buku beliau tajuk Taratib Al-Idariyah, Abdullah bin Mas'ud ni adalah sahabat Nabi yang paling rendah. Paling rendah. Kalau seseorang duduk di sisinya pun ternyata orang duduk tu lebih tinggi daripada dia. Abdullah bin Mas'ud ni. Tetapi Abdullah bin Mas'ud ni punya pencapaian ilmu tak ada siapa boleh menafikan. Nabi jemput dia untuk hadir dalam banyak persidangan penting. Begitu juga Abu Bakar, Umar, kerana ilmunya yang solid. Maka Abdullah bin Mas'ud ni berkata, dalam hidup ini jangan banyak sangat meneliti perangai dan menghargai ataupun mengkagumi orang yang hidup. Kerana orang yang hidup ini masih banyak ujian dalam hidupnya, dia belum tentu berjaya di akhir sekali. Tapi bacalah kisah orang yang telah pun ditutup oleh tanah, maknanya telah meninggal dunia. Kerana mereka adalah sebaik-baik golongan untuk kamu contohi, kerana mereka sudah pun mengakhiri kehidupan dan telah berjaya. Yang kamu lihat kebaikan mereka banyak, mereka itu merupakan orang paling aula untuk kamu baca, kamu cedok, kamu ambil, kamu ikuti perangai dia.
orang yang masih hidup jangan dibangga-banggakan sangat kerana mereka belum berjaya dalam ujian sepenuhnya. Ya. Subhanallah. Maknanya itulah pentingnya kita kena banyak membaca juga. Dengan dari situ kita dapat mendekatkan diri Datuk dengan mereka yang telah tiada tapi yang jariahnya, ilmunya sampai sekarang ni mengalir, membawa manfaat dan jadi saham syurga untuk mereka. Apatah lagi kita kena belajar banyak, tambah-tambah lagi bab akhlak tadi. Dan ada juga sahabat kita yang bertanya dekat ruangan komen Facebook. Terima kasih sahabat-sahabat kita. Ada satu soalan ni ditanya, Ustaz, betulkah kita ni kena jaga lidah kita? Jangan suka mengata orang, jangan suka membawang. Nanti takut-takut kata-kata tu terbalik kat kita semula dengan takdir Allah. Jadi lidah kita antara cara utama untuk kita jaga akhlak kita juga tu. Mungkin ada komen Dato' nak sampaikan. Ya, kita akan sentiasa melihat peringatan tentang lisan, lidah ni dijaga sampai Imam seorang ulama terkemuka Azhar namanya Syekh Muhammad Ghazali, bukan Imam Ghazali ya. Menulis satu buku bertajuk Bahaya Lisan. Mengemukakan di situ ratusan bukti daripada Quran dan juga hadis yang menunjukkan kepada bahaya lisan. Kerana orang Melayu pun mengatakan, terlajak perahu boleh undur. Telajak kata. Lagi? Telajak kata. Buruk badannya. Buruk badannya. Dan mereka berkata dalam syair Arab, puisi Arab, kalau kena pisau, luka pada tangan itu boleh dirawat. Tapi kata-kata yang pedih kena pada hati, lukanya banyak yang tak boleh nak diselesaikan. Banyak yang tak boleh nak dirawat balik semula. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan perempuan yang dirahmati dikasihi Allah, Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sabda, man yadman ma baina lihyai wa ma baina fakhizaihi adman lahu jannah. Dalam hadis sahih ini Nabi bersabda, siapa yang dapat menjaga apa yang terdapat di antara dua bibirnya dan apa yang terdapat di antara dua kakinya, dua pahanya, dua betisnya, dua anggota kakinya itu, maka aku menjamin baginya syurga. Apakah yang terdapat di antara dua bibir? Jawab. Lidah. Apa yang terdapat di antara dua kaki? Aurat. Jadi jagalah kedua-dua perkara ni. Allah menjamin bagi kamu, aku menjamin bagi kamu syurga. Begitu juga dalam hadis lain Nabi telah bersabda, tidak akan istiqamah amalan kamu melainkan dengan istiqamah lisannya. Jadi hendaklah seseorang itu menjaga lidahnya betul-betul. Kerana menjaga lidah ni bila kita perhatikan, tu sebab tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, bila nak bercakap, fikir dulu mendalam apa kata-kata aku, apa impaknya, apa kesannya. Kerana itu orang-orang bijak berkata, aku mendapati kecerdikan orang yang saleh itu terletak pada lidahnya. Jadi pada lidahnya bila dia bercakap menambah nilai pada orang lain. Memang tak dapat menafikan ada kalanya kita berkata perkara-perkara yang tak sepatut. Maka penting bagi kita untuk istighfar, untuk kita mohon kepada Allah keampunan, dan kalau ia melibatkan pihak lain, beritahu terus terang kepadanya. Nak, dulu ayah salah sebut, masa tu ayah marah sangat, ayah minta maaf ya, ayah tak kata kamu, bukan maksudnya begitu. Ayah sebut perkataan ni sebab ayah orang Melaka ni memang kasar bahasanya. Jadi kita hendaklah kita kena repair balik semula kesalahan yang berlaku tu supaya bekas luka ataupun yang menghiris perasaan anak atau orang keliling kita itu dapat dirawat balik semula. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati dikasihi sekalian, banyaklah istighfar kepada Allah, amalkanlah zikrullah. Sebab kaitan dengan perkara ini kita lihat para ulama menjelaskan aspek iman ini dia menyubur dan kadang-kadang ia menjadi layu. Antara perkara yang menyebabkan ia subur, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka mereka merumuskan kekuatan iman yang berlaku nombor satu sekali dengan ilmu. Tuntutlah ilmu, sungguh-sungguhlah mencari ilmu, dan pergilah mencari para ulama. Sekarang zaman mudah untuk kita akses pada maklumat ni, pada IKIM ada, pada macam-macam media sosial ada, cari. Yang kedua, jangan bertangguh-tangguh, amalkan segera. Ya, kalau kita perhatikan orang-orang saleh ini, amalan mereka sangatlah pelik kadang-kalanya. Kalau orang kita pergi beli barang, kita minta diskaun pada dia, kita tak boleh, setakat ni saja boleh. Kita terfikir dalam hati, takkanlah RM50 pun kau nak kira. Tapi begitulah orang yang buat costing dunia, dia tak mau rugi. Walaupun RM1, usahakan RM50, 10 sen pun dia tidak mau rugi. Dia tak mau rugi. Jadi orang-orang saleh pun bila mengetahui ada kebaikan pada satu perkara, mereka tidak akan bertangguh. Mereka akan terus buat. Seperti yang berlaku kepada Imam hadis yang terkemuka Abu Dawud As-Sijistani,
ketika mengamalkan satu hadis Nabi yang bermaksud hak Muslim kepada Muslim yang lain, antaranya adalah menjawab bersin, wa tashmitul atis. Kalau orang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah, kita jawab Ya Rahmukallah, dia jawab Ya Hadikumullah wa yuslih balakum. Maka Al-Imam Abu Dawud As-Sistani ni, bila dengar orang bersin di seberang sungai, disewanya sampan untuk pergi ke seberang sana. Kenapa Apa tujuannya? Dia bertanya kepada orang bersin tadi kau bersin kan? Aku dengar di sebelah sana. Kau ucapkan Alhamdulillah tak? Ya, aku ucap Alhamdulillah. Sekarang aku jawab Ya Rahmukallah. Tengok. Kerana kita tidak tahu mana satu amalan yang melayakkan kita dapat rahmat Allah. Maka orang-orang kaya yang mengaktifkan kalkulator akhirat ini, perspektif akhiratnya diaktifkan, dia akan melihat segenap perkara itu kebaikan, dia tidak akan culas untuk melakukannya. Jadi kembali kepada soalan berlaku ni, kita cubalah sedaya upaya untuk memperbaiki kelemahan diri. Untuk tahu saja satu kebaikan itu buat. Nombor satu tadi ilmu, tuntut. Nombor dua amal. Nombor tiga zikir. Antara zikir yang diajar oleh Nabi SAW ni doa ijazah kepada tuan-tuan lah ya. Ni antara amalan dikatakan oleh para sahabat salih, kata Imam Sufyan bin Uyainah, ini merupakan amalan sahabat, tentunya amalan ini daripada Nabi SAW, iaitu doa. Ramai orang baca doa ni, saya dengar di masjid-masjid imam-imam kita baca. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa karrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah, kan? Ramai orang amalkan kan? Imam-imam baca, saya selalu dengar imam baca. Allahumma, dalam peringatan Nabi SAW kat sini adalah mengajar kita untuk berdoa kepada Allah. Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, cukupkan ilmu aku, tambahlah ilmu aku. Wa zayyini bil hilmi, dan hiasilah aku dengan akhlak yang baik. Hilmi itu makna sifat lemah lembut ya, kesantunan. Wa karimni, ataupun riwayat lain wa akrimni, dua riwayat. Wa karimni ataupun wa akrimni. Muliakan aku dengan ketakwaan. Dan yang terakhir sekali, wa jamilni bil afiyah. Bil afiyah. Cantikkan aku dengan kesihatan tubuh badan. Maknanya aku tidak sakit, tidak kena penyakit-penyakit bahaya. Tadi pun iklan disampaikan di IKIM ni merujuk kepada bahaya penyakit-penyakit tertentu. Bila kena penyakit itu, kita pun mungkin badan kita jadi tak cantik, jadi tak lurus dan sebagainya. Maka ini doa yang Nabi anjurkan kita untuk amalkan. Baik, insyaAllah ada doa, ada zikir, ada ilmu yang kita dapat hari ini bersama Datuk. Dan insyaAllah kejap lagi kita akan sambung lagi lah nak cerita tentang akhlak para sahabat yang kita nak pelajari. Mungkin bagaimana pula kita boleh istiqamah dengannya, Datuk. Sebab ada juga sahabat kita kata dia nak cuba lemukkan kata-kata biar tak berdegar-degar orang mendengar kan, kata-kata kita tu. Tapi itulah, bila nak jadi baik, sehari besok jadi balik kata-kata kasar tu, jadi balik akhlak kita kasar dan sebagainya. Jadi macam mana mungkin ada tips untuk kita istiqamah dengan akhlak mulia, dengan akhlak para sahabat yang kita pelajari hari ini. InsyaAllah kasihat lanjut. Macam mana agaknya kita nak bagi istiqamah, Datuk? Baca buku dah, Alhamdulillah. Kuliah selalu hadir insyaAllah. Dengar macam-macam perkongsian kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi nak istiqamah tu amalkan tu, Datuk. Macam mana, Datuk? Pian dan juga Hazwan, para penonton, para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Akhlak ni sifatnya adalah satu benda yang hidup, dinamik. Maka ada kalanya kita iman meningkat, maka akhlak kita sangat bagus. Tapi bila iman itu lemah, maka akhlak pun menjadi lemah. Maka tuan-tuan, saya bagi contoh dalam kehidupan Nabi kita SAW. Nabi ni satu contoh hidup untuk para sahabat. Kata Syahid Al-Imam Muhammad SAW Al-Buti, betapa hebatnya para sahabat kerana mereka punya mursyid yang hebat, iaitu Rasulullah SAW. Bila Rasul wafat, Abu Bakar naik. Bila Abu Bakar wafat, Umar radhiyallahu anhu naik. Tapi lihat ni contoh yang saya berikan ni. Ketika Umar Khattab radhiyallahu menjadi khalifah, beliau menjadi imam dalam sembahyang. Dan satu ketika sedang sembahyang, tiba-tiba nak menuju ke tasyahud, tahiyat akhir, terhidulah satu bau busuk yang dapat dihidu oleh semua bahagian depan sembahyang di Masjid Nabawi yang hebat itu. Maka sebaik saja memberi salam, Sayyidina Umar menjadi marah dan berkata, suara Sayyidina Umar ni kuat ya. Maka baginda pun bertanya, siapalah yang tidak menghormati Masjid Nabawi ini? Dia terkentut sebelum bagi salam. Sembahyang tidak sah. Bangun, pergi ambil uduk dan sembahyang semula. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Tentulah Sayyidina Umar lebih aula, lebih hebat kedudukannya daripada Jarir yang masuk Islam 3 tahun sahaja kemudian Nabi wafat. Tetapi tengok, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, nasihat nasihati kerana Allah ini berlaku dalam setiap aspek bagi menunjukkan manusia itu ada kelemahan dia. Maka perlu diperbaiki, diingatkan. Datang Jarir yang handsome ini, yang segak ini, berbisik kepada telinga Sayyidina Umar, berkata, Tuan, Amirul Mukminin, tindakan tuan ni tidak berapa hikmah.
Tuanlah pemimpin kami. Tuan menegur seperti itu, tentulah malu dia untuk bangun dan pergi ambil wuduk. Nanti orang semua akan memandang dia. Ya. Dan tambahan pula dalam Islam, mungkin orang ni baru masuk Islam, dia pun tak biasa lagi. Ataupun yang ketiga, kalau kita dapat bangun sama-sama sembahyang dan kita menyedekahkan sembahyang jemaah kita yang kedua untuknya, dia tak perlu dikenali, kita dapat tutup aibnya besar pahala di sisi Allah. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aurat ataupun keaiban seorang Islam, Allah tutup keaibannya di dunia juga akhirat. Maka Sayyidina Umar kata, Masya Allah, wahai Jarir. Jarir bukan Jabir, Jarir namanya. Jarir. Nanti siapa dapat anak nak namakan Jarir, namakanlah nama ahli syurga ni Jarir. Jadi Sayyidina Umar pun kata pada Masya Allah, memang indah akhlak engkau, benarlah apa yang Rasulullah nyatakan tentang kau, wahai Jarir. Maka Sayyidina Umar ditegur, dibetulkan. Kat sini menunjukkan kepada kita, jangan ambil posisi yang salah ya. Kerana saya mendapat tahu daripada seorang sahabat, ada seorang belajar di sebuah universiti di barat, yang mana supervisornya seorang Yahudi. Supervisor itu berkata kepadanya, tesis akhir kamu aku tak perlu banyak baca, semua dah banyak rujukan, banyak bahan rujukan dan sebagainya. Aku perlu kau buat satu mini tesis saja. Kau tunjukkan kepada aku kesalahan dilakukan oleh Umar Khattab sepanjang pemerintahannya. Yahudi ini berkata kepada seorang sahabat yang datang daripada negara Islam ini untuk membuat tesis menceritakan keburukan Sayyidina Umar. Dia pun buat. Dia ingat kajian ini penting, kajian ini kajian untuk meng-highlightkan kelemahan orang, aib orang. Memanglah orang manusia ada kelemahan. Dia pun pulang dengan PhD-nya, bangga dapat jadi academician di sebuah universiti. Tapi tak lama kemudian dia jadi gila, tuan-tuan. Gila. Kerana dia telah buat satu tesis yang dipublish di universiti terkemuka di dunia. Ditulis oleh seorang Islam, dia mencari aib pemimpinnya sendiri, Sayyidina Umar sendiri. Siapa kita nak banding Sayyidina Umar? Sayyidina Umar bukan Nabi, tapi beliau seorang yang sangat mulia yang Rasulullah telah sifatkan imannya, kejayaannya, kehebatannya, keunggulannya Nabi. Saya menyatakan kalau ada Nabi, inilah orangnya. Jadi tuan-tuan, yang saya sebut kat sini, kita ada kelemahan. Maka orang keliling kita kena tegur dengan baik, dengan hikmah. Kalau kita tegur depan orang, ia akan mengaibkan. Tapi tegurlah dengan empat mata sebagai contohnya, berbisik, bercakap, bagi contoh, bagi tamsilan. Ya, itu sebab tuan-tuan, kehidupan ni akan jadi lebih baik kalau kita hidup dalam masyarakat yang mengamalkan sikap seperti ini. Dan bila tahu satu kebaikan, disebarluaskan bersama dan berdoa kepada Allah. Dan tuan-tuan, saya terbaca dalam satu buku yang baik. Saya nasihatkan tuan-tuan, kalau peluang bacalah buku ni. Namanya Ensiklopedia Adab. Ensiklopedia Adab. Okey. Ensiklopedia Adab ni dalamnya mengandungi panduan. Dia menunjuk kepada kita bukan know how saja, show how. Kalau kita tunjuk bagaimana cara nak mengelakkan orang nak salam dengan kita, orang bukan mahram contohnya. Dia ada berbagai-bagai cara. Macam mana yang datang daripada hadis, amalan para salafus salih. Cara makan buah anggur. Tahu tak pian makan buah anggur? Rasulullah makan anggur macam mana? Macam tu. Belum tahu. Tak tahu ni. Ada dalam buku ni. Ya? Ya, ada. Cara makan anggur, maka biji anggur yang dimakan itu nak dikeluarkan dengan cara yang tidak menyembunyikan makan ludah pula depan. Tu. Okey. Dia tembak kat orang. Dengan peluru Ada apa? kan? Jadi Rasulullah kata para sahabat, para ulama mengamalkannya, maka dimakan anggur tu, biji anggur tu masukkan cara-cara jari. Kemudian letak perlahan ke situ. Allahu Akbar. Jadi ini kita perlu kepada apa yang nyatakan tadi sebagai know-how, dan kita perlu lebih mendalam show how, tunjuk bagaimana ia dilakukan. Ya, kalau kita sebagai contohnya terpaksa melintas depan orang yang sedang solat, terpaksa. Contohnya kita sembahyang berjemaah, imam di depan telah menjadi sutera bagi kita, tak mengapa pun kita melintas depan orang. Tapi bagaimana cara untuk mengelakkan pandangan orang terhadap kita ketika keluar itu? Ada cara-caranya. Jadi amalan-amalan Nabi SAW ni semuanya disadurkan daripada hadis-hadis. Para ulama membincangkannya. Jadilah orang yang baca, kerana membaca itu adalah jambatan kita dengan Tuhan sebenarnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca untuk dekat dengan Allah. Bacalah segala benda yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, antaranya adab. Beri penekanan khas kepadanya. Orang bijak berkata, Pian Hazwan, saya bercakap dengan mak saya, mak nak pinjam duit mak. Duit tak cukup, nak beli rumah deposit, contoh. Kita hormat dah mak kita, cakap pun dengan tertib. Tapi kita duduk atas kursi, mak kita kat lantai. Mak sedang mungkin tengah menggosok baju ke, tengah beli baju. Tak kena, tak ada adab. Akhlak ada lah, tapi adab lebih halus daripada itu. Duduk, pegang kaki mak, cium. Cakap dengan mak, bisik-bisik. Mak, minta maaf mak, saya ni berkecil menyusahkan mak je kerja. Mak nak pinjam duit lah mak, tapi kalau saya tak pinjam, kena bayar interest tinggi. Contoh. Kena bayar, mudharabah dekat bank ni. Mudharabah ke tinggi. Jadi saya perlukan duit sikit mak. Cakap dengan penuh hikmah, dengan penuh adab.
Jadi adab ni sangat halus dibandingkan dengan akhlak. Itu sebablah Datuk Haji Muhammad Zakaria buat buku ni. Saya. Tauhid adab bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, bacalah. Ia sangat penting untuk kita tunjuk dan corakkan kehidupan kita berpandukan kepada hadis Nabi dan juga suluhan daripada wahyu. Baik, insyaAllah. Itu dia banyak panduan yang kita dapat hari ini berkaitan dengan tajuk akhlak para sahabat. Pastinya yang juga mencontohi hebat dan mulianya akhlak Nabi SAW. InsyaAllah moga-moga kita semua dapat amalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Zazan Muhammad. Mungkin sedikit kesimpulan Datuk untuk dan nasihat untuk kami semua Datuk pagi ni. Ya, Silakan sebagai penutup. Kepada tuan-tuan, perempuan, ibu ayah, sahabat yang dicintai kerana Allah SWT. Masyarakat Melayu puluhan tahun lalu terkenal sebagai masyarakat yang mempunyai adab dan akhlak. Mereka tak punya wang. Kalau kita singgah di rumah seseorang itu, mungkin dia akan bawa untuk kita kopi, ubi kayu yang ditanak, direbus. Mereka tak punya wang. Tapi ya, begitu tinggi luhurnya akhlak datuk nenek moyang tuan-tuan, sampai ada di kalangan orang bukan Islam, orang India pada masa itu, orang Cina pada masa itu, menghantar anak-anak mereka untuk duduk dalam masyarakat Melayu. Dan sebagian mereka membesar sebagai orang Melayu, sebagian mereka membesar sebagai orang Islam, berkahwin cari Islam. Dan ada di kalangan mereka pun kita sedia maklum menjawat jawatan-jawatan tinggi dalam kerajaan. Asalnya daripada keturunan bukan Melayu. Pada masa itu orang Melayu terkenal sebagai bangsa yang sangat mulia, dihormati, walaupun tidak punya wang tapi punya integriti dalam diri. Jadi tuan-tuan, ayo sebenarnya kita pada hari ini kita belajar banyak, tapi amalan kita masih lagi sedikit. Ya, kalau seseorang datang kat rumah, mungkin peti ais kalau kita buka freezer rumah kita tu mungkin bergolik-golik buah-buahan jatuh. Dan cerita banyaknya dalam peti ais kita penuh. Tapi orang datang kita tak menghargainya sebagai contohnya. Jadi perkara ni perlu diamalkan, diubah. Dan dia perlu pada mujahadah. Kerana kesibukan dunia yang ada pada ini telah mengheret sebahagian daripada umat Islam untuk tidak menjadi orang tidak berakhlak. Orang yang tidak berintegriti, orang yang tertipu dengan dunia yang ada pada hari ini. Jadi ingat, akhlak adalah cerminan kepada akidah. Sebenarnya seperti gambaran dikemukakan surah Ibrahim tadi oleh Allah SWT, akar pokok ini lahirkan batang yang kuat, dahan yang menjunam ke langit, daun-daun yang rimbun, dan kemudian keluarnya bunga. Kalau umpamanya pokok durian yang ditanam itu, kalau tidak berbunga, maknanya tidak akan berbuah. Jadi bunga itulah akhlak. Dia kesinambungan daripada akidah sebenarnya. Jadi perbezaan kita dengan orang bukan Islam, mereka mungkin menempati masa. Tapi kerana ada wang di sebaliknya. Ada kemuliaan diri yang tertentu sahaja. Tapi kita menempati masa kerana Allah mengajar kita buat demikian. Ya, siapa kata orang Melayu tak menempati masa? Orang Melayu adalah orang yang sangat menempati masa. Tak percaya, tengok bulan Ramadan. Boleh tak dia berbuka puasa 5 minit lebih awal? Tak boleh. Jadi kata-kata yang merujuk orang Melayu ni tidak mendapat jasa ni tidak benar. Orang Melayu adalah orang yang baik, orang yang hebat, orang yang mulia. Banyakkanlah cerita-cerita kebaikan macam Sayyidina Hasan lakukan tadi, menghargai budak berkulit hitam, dan kita orang Islam pun kena highlightkan kebaikan-kebaikan yang banyak orang Islam, orang Melayu buat supaya mereka kembali kepada asas ini tadi.